Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 ingin menyampaikan dan membentangkan uh, beberapa cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat yang berbentuk forum perdana secara atas talian. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan kita punya forum perdana pada pagi ini. Kita ada ramai kat sini ya. Kalau kita tengok cikgu-cikgu jemputan, cikgu-cikgu pendidikan jasmani terutamanya. Sekarang ni wabak pandemik COVID-19, kalau kita tengok banyak anak-anak muda kita ataupun murid-murid kita yang dah lama tak bersukan, lama yang dah tinggalkan amalan-amalan gaya hidup sihat ni, tak jaga pemakanan, mungkin ada sebahagiannya sebab mereka ni kebanyakannya duduk di rumah dan tidak mengamalkan cara hidup yang sihat mungkin, okey. Dan masalah-masalah seperti masalah obesiti dan sebagainya telah pun meningkat kan. Okey, baik. Untuk tanpa kita membuang masa lagi, kita menjemput panel kita punya pembentang yang pertama, okey, iaitu Muhammad Faizul Helmi bin Hafid daripada 7 PSMPPJ 1 untuk menyampaikan dia punya hujah-hujah ataupun cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Dipersilakan saudara Faizul Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Tuan Moderator lah selaku yang lagi kacak dan handsome. Saya rasa Tuan Moderator lupa tu, baru lepas makan nasi lemak yang ada gigit cili tu. Okay, saya teruskan kepada yang isu yang dibincangkan adalah tentang cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi poin pertama yang penting adalah kawal tekanan perasaan. Jadi pengawalan tekanan perasaan ini amatlah penting untuk penjagaan kesihatan kita. Kerana dengan ketidakkawalan tekanan perasaan ni akan banyak datangnya kesan negatif. Antaranya yang pertama adalah ganggu sistem pertahanan badan kita, tingkat risiko jangkitan kuman dan penyakit kronik. Dan yang paling penting adalah penyakit mental. Saya petik daripada akhbar Cosmo Selasa 19 April 2018. Yang ini masalah kesihatan mental dalam kalangan guru. Sehingga guru ni terpaksa masuk ke Hospital Sultanah Aminah yang ini berada di Kelang. Okay? Jadi dengan adanya masalah tekanan perasaan ni, banyaklah kesan negatif yang boleh kita dapat. Jadi macam mana kita nak elakkan? Kita boleh dengan amalkan cara hidup sihat, dengan cara cukup tidur, kongsi masalah dengan rakan-rakan terdekat dan keluarga. Jadi jangan lupa juga ambil makanan yang berkualiti dan penuh dengan nutrisi untuk kesihatan badan yang baik. Jadi jika tidak boleh kawal tekanan perasaan tu, saya sarankan anda semua boleh jumpa doktor sebagai satu langkah yang baik. Jadi itu sahaja poin pertama daripada saya. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Faizul Helmi kerana sudah pun menyampaikan hujah-hujahnya ataupun cara-cara yang terbaik itu daripada segi pengawalan perasaan. Okey. Baiklah, mohon maaf tadi kalau kita dapat tengok di skrin saudara Faizul mungkin ada kawan dia ataupun rumit dia yang belum pakai baju lagi. Lalu situ minta maaf. Okey, itu adalah masalah ataupun isu teknikal. Baik, seterusnya kita teruskan dengan pembentang kita yang kedua dengan tajuknya mengamalkan diet pemakanan yang sihat. Okey, saudari Siti Nur Farah Wahida binti Muhammad Sahud, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita yang sangat kacak hari ini berbaju sukan dan juga rakan-rakan saya yang lain. Jadi, tajuk saya pada kali ini adalah macam mana cara untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat adalah dengan mengamalkan diet pemakanan yang betul. Kalau kita exercise tapi makanan kita tak jaga, macam mana? Tak boleh juga kan? Jadi, macam mana cara kita nak mengamalkan diet yang betul? Mengikut piramid makanan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Ada 4 piramid makanan yang terbaru. Yang pertama sekali di bawah sekali adalah vitamin, karbohidrat, protein dan juga lemak. Jadi yang mana kita kena lebihkan? Yang pasti korang mesti akan tahu kan? Yang mana? Mestilah vitamin. Sebab apa vitamin penting untuk kita punya kesihatan. Dan karbohidrat pada kelas makanan yang kedua dan juga protein dan akhir sekali adalah lemak yang sangat-sangat kita tidak boleh ambil. Jadi kuantiti dia pula macam mana? Kita mengikut konsep suku-suku separuh. Apa tu suku-suku separuh?
Suku yang pertama adalah karbohidrat, suku yang kedua adalah protein dan separuh adalah vitamin. Jadi inilah amalan pemakanan diet yang sihat perlu kita amalkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Okey, baik. Terima kasih saudari Siti Nur Farah Wahida. Kalau kita tengok penyampaian yang sangat bersemangat kan. Kita tengok pun kita dah bersemangat untuk nak amalkan diet pemakanan yang sihat ni. Okey, baiklah. Tanpa kita membuang masa lagi, kita teruskan kepada kita punya panel ataupun penyampai yang ketiga, iaitu Nurul Mardiani daripada Kuala Nerang. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebelum saya terangkan isi saya bagi cara mengamalkan gaya hidup sihat ni, saya nak tanya, semua dah mandi ke belum pagi ni? Tuan Moderator. Alhamdulillah, sudah. Dah mandi? Okey, sebab apa saya tanya dah mandi ke belum? Sebab isi saya adalah mengamalkan kebersihan diri. Apa itu kebersihan diri? Kita kena jaga kita punya persekitaran, kita punya kebersihan diri kita. Sebab apa? Kita dalam era pandemik COVID-19. Kita kena jaga kita punya kebersihan diri, keluar daripada rumah, pergi tempat yang berisiko, kita kena balik, tukar baju dan terus mandi. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan daripada jangkitan COVID-19 kerana kebersihan diri merupakan salah satu aspek penting dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Selain itu kita juga kena jaga kebersihan rumah, tempat tinggal kita, bilik pastikan kemas, tukar cadar selalu. Okey? Seterusnya pastikan kita pakai pakaian yang bersih juga. Jangan ulang pakai baju yang sama. Baju semalam kita pakai, hari ni kita pakai lagi. Tak boleh. Kena selalu tukar baju. Okey? Itu sahaja isi daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Nurul Mardiani atas penyampaian yang sangat baiklah kan. Tapi isu pemakaian tadi tu, dia juga adalah satu isu yang sensitif lah bagi saya kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada murid-murid kita yang mungkin dari golongan yang tak berkemampuan kan. Dia ada satu baju tapi dia basuh, esok dia pakai balik. Itu pun juga merupakan satu kebersihan. Okey, baik. Kita teruskan kepada poin seterusnya, iaitu poin ataupun senaman yang akan disampaikan oleh panel kita yang keempat, iaitu Nur Hafizah binti Syafi'i. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya ingin menerangkan berkenaan dengan senaman. Kenapa senaman dikaitkan dengan gaya hidup sihat? Okey, apa yang dimaksudkan dengan senaman ni? Senaman ni sebenarnya adalah sejenis aktiviti fizikal ataupun riadah yang selalunya dilakukan dalam jangka masa yang tertentu berulang kali bertujuan untuk meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan individu itulah. Jadi sebenarnya senaman ni adalah penting untuk kesihatan fizikal, menggalakkan kesihatan secara keseluruhannya untuk semua orang, tak kira umur. Okey, selain daripada membantu anda semua untuk mengawal berat badan, guru-guru semua, senaman juga boleh membantu mengawal dan menurunkan risiko anda mendapat tekanan darah tinggi, kolesterol dan diabetes ataupun penyakit jantung. Jadi senaman ni ada dua, iaitu senaman aras sederhana ataupun senaman aras tinggi. Aras sederhana ni dia, contoh aktiviti yang boleh kita lakukan adalah berjalan pantas, lagi berkebun yang ringan-ringan dan berbasikal yang tak heavy sangatlah, yang tak terlalu jauh. Okey. Dan aras tinggi pula adalah berlari, melompat tali ataupun tali skipping tu dan berenang pusingan. Itu saja untuk isi senaman. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Okey, baik, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Nur Hafizah. Pembentangan yang sangat baik dan juga tiada isu-isu yang dapat memalingkan. Okey, baik. Kita teruskan dengan poin ataupun kita punya isi yang kelima, iaitu tidur yang mencukupi. Okay, kalau kita tengok sekarang ni banyak mungkin orang-orang dah tidur, gaya tidur dia tak betul sebab PKP duduk rumah kan. Jadi untuk kita nak mengulas dengan lebih lanjut, kita menjemput saudari Nur Akilah Nasuha untuk menyampaikan isi yang seterusnya. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Tajuk saya pada hari ini ialah tidur yang mencukupi.
tidur yang mencukupi ni pada waktu malam adalah sangat penting untuk kesihatan semua individu. Oleh itu, jadual tidur kita ni perlulah tersusun supaya rutin harian kita ni dapat dikawal dengan baik. Okay, tidur dalam jadual yang sama setiap hari, dia boleh mengelakkan kitaran tidur kita daripada terganggu. Contoh dia, seseorang itu telah tetapkan waktu tidur dia pada pukul 10.30 malam dan bangun pula pada waktu 5.30 pagi. Jadi waktu dia dah selama 7 jam. Okay, waktu tidur yang mencukupi adalah sekitar 7 hingga 8 jam untuk golongan dewasa. Manakala untuk remaja 8.5 hingga 9.5 jam. Untuk kanak-kanak umur 6 hingga 12 tahun 10 hingga 11 jam. Kanak-kanak 3 hingga 5 tahun 11 jam hingga 13 jam. 1 tahun hingga 3 tahun iaitu 12 jam hingga 14 jam dan bayi pula sehingga 16 jam. Okay, jika waktu tidur kita ni tidak mencukupi, ianya boleh menyebabkan peningkatan risiko untuk dapat penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, serangan jantung, strok dan banyak lagi. Hal ini kerana badan kita ni perlu berehat juga daripada melakukan kerja dan berfikir tentang kehidupan harian kita. Kitaran tidur ni dia tidak baik juga. Dia dapat ganggu imbangan hormon dalam badan dan boleh menyumbang kepada kegemukan atau obesiti. Okay, oleh itu tidur yang cukup dan berkualiti dapat membantu dalam proses kita dapat kesihatan yang baik dan menjadikan tubuh badan sentiasa dalam keadaan yang sihat dan cergas. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, sama-sama. Terima kasih saudari Nur Akilah Nasuha. Baik, kita dah pun sampai ke hujung-hujung kita punya program ni. Baiklah, ada lagi satu panel kita. Okey, jemputan khas daripada Tanjung Gemuk. Okey, seperti yang kita tahu, saudara Syawal. Okey, panel kita yang terakhir adalah saudara Syawal dengan tajuknya jangan merokok. Okey, baiklah, untuk isu dan juga untuk penjelasan seterusnya kita jemput saudara Syawal, Syekh Muhammad Syawal untuk menyampaikan maklumat ataupun isi-isi beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum. Apa khabar semua cikgu-cikgu, sihat ke? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Jadinya isu yang saya nak ketengahkan hari ini ialah jangan merokok. Saya nak tanya kepada cikgu-cikgu. Adakah cikgu-cikgu pernah merokok sebelum ni? Tak Tak pernah. Pernah, okey. Okey, good. Kalau tak pernah, anda telah menjalani gaya hidup yang sihat. Tahniah, okey? Jadinya kat sini tak perlulah saya nak terangkan apa itu merokok, kamu semua dah tahu. Jadinya ianya boleh menjejaskan kita punya kesihatan diri. Bukan kita yang merokok saja boleh menjejaskan kesihatan diri, ianya juga kepada orang lain. Dan dikategorikan sebagai perokok pasif. Contohnya saya isap rokok, saudara Wintat yang menghidu isap. Jadinya saudara Wintat akan dikategorikan sebagai perokok pasif. Dan saudara Wintat juga akan mengalami lebih teruk penyakit dan berbanding daripada saya. Jadinya janganlah kita menghisap rokok dan kita sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Itu saja daripada saya, saudara Farhan. Okey, baik. Terima kasih saudara Syekh Muhammad Syawal. Satu penerangan ataupun hujah yang sangat baik dan sangat relevan buat masa kini. Baiklah, kita sudah pun mencapai di hujung-hujung kita punya program. Okey, saya ulaskan balik kat sini. Ada beberapa cara yang telah dikongsikan daripada panel-panel kita. Yang pertama adalah kawalan tekanan perasaan, mengamalkan diet pemakanan yang sihat, menjaga kebersihan diri, senaman, melakukan aktiviti senaman, tidur yang mencukupi dan juga jangan merokok. Itu adalah poin-poin ataupun isi ataupun hujah untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat. InsyaAllah diharapkan kita punya perkongsian ni dapat dijadikan teladan dan juga contoh pada orang lain dalam menjalani kehidupan yang sihat sehari-harian. Di samping wabak COVID-19 ni. InsyaAllah kita dapat tambahkan sedikit sebanyak ilmu kita untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian daripada kami, Kumpulan 7. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami kerana memberi peluang kepada kami untuk menyampaikan pembentangan ataupun forum ini. Sekian, terima kasih.